اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 17 bagi yang ke-6 dari bawah. Surat 17 bagi yang ke-6 dari bawah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan wajib i'tiqad bahawa afdal hak paling lebih sekali, afdal hak paling lebih sekalian makhluk itu, sekalian makhluk Allah, hak paling afdal sekali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan yang afdal kemudian daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Dan yang lima ini dinamakan mereka itu ulul azmi. Dan wajib i'tiqad ini di antara perkara yang wajib kita berpegang, termasuk dalam mu'taqadah, termasuk dalam perkara yang wajib kita berpegang, bahawa seafdal sekalian makhluk itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada Muhammad. Ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita lah selebih-lebih makhluk Allah subhanahu wa ta'ala dari semua segi, secara itlaq, secara tanpa kaitnya, Nabi kita lah selebih-lebih makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ni kita wajib berpegang di akidah. Lebih daripada segala segi. Suara Nabi kita lah hak paling lebih sekali. Kita biasanya dengar Nabi Daud alaihi salam. Lebih Nabi kita lagi bak suara, bak rupa. Nabi kita lah hak paling comel sekali. Tu kisah Nabi Yusuf alaihi salam tu sampai ke diri guna jari yang disebut dalam Quran Al-Karim. Kenapa Nabi kita tak timbul cerita-cerita seumpama tu? Jadi Nabi kita ni ada haibah dia, ada gerung yang mana orang tak boleh tatap pandang lama ke muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tidak membawa kepada fitnah. Sebab Nabi ni orang tak boleh pandang tetap lama, tak boleh. Ada haibah dia, ada gerung dia ni. Maka tak bawa kepada fitnah. Kemudian puak-puak Quraisy pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak ada cerita mana bab rupa dia. Puak-puak Quraisy ni dia lebih penting kepada akhlak. Sebab itulah timbulnya akhlak Nabi Al-Amin. Timbul bab akhlak. Bab rupa berapa nak timbul? Orang Quraisy dia penting bab tu. Dia penting bab akhlak. Jadi timbulnya Nabi kita Al-Amin. Itu timbul.
Tapi dari segi secara itulah secara umumnya, Nabi kita lepas paling lebih segala-gala segi. Sekalian makhluk Allah, Nabi kita lah paling lebih sekali. Adapun hak Nabi larang kita berlebih antara Nabi-Nabi ini, la tufaddilu bainal anbiya. Jangan kamu buat lebih-lebih antara Nabi-Nabi ni. Maknanya ada lebih kata situ tu. Dalam hadis yang lain pula Nabi sabda, la tufaddiluni ala Yunus bin Matta. Jangan kamu lebihkan aku atas Nabi Yunus alaihi salam. Nabi kata. Ni dia sebut lebih Nabi ni. Kalau Nabi larang tu kita berlebih antara Nabi-Nabi ni, nak merendahkan Nabi-Nabi yang lain, itu dilarang. Lepas tu kalau Nabi larang berlebih aku atas Nabi Yunus ni, takut kita merendah ke Nabi Yunus. Sebab itulah Nabi sebut Nabi Yunus, la tufaddiluni ala Yunus bin Matta. Jangan kamu lebihkan aku atas Nabi Yunus. Apa Nabi Yunus dia sebut? Nabi lain. Sebab Nabi SAW Mi'raj sampai ke naik langit yang ketujuh. Nabi Yunus AS telah nikah turun sampai ke patak laut, patak bumi. Nabi kita naik ke langit yang ketujuh malam Mi'raj. Nabi Yunus telah nikah masuk dalam patak laut. Jadi takut Nabi Yunus komang, Nabi itu naik langit yang ketujuh. Nabi Yunus turun patak bumi. Itu Nabi lagan. Baca Nabi sebut nama Nabi Yunus. Ini Nabi lagan takut kita memperrendah-rendahkan Nabi yang lain. Tapi pada hakikatnya memanglah Nabi kita lah paling lebih sekali. Nabi kita paling lebih sekali ni kerana yang pertama, Nabi kita Nabi yang kesudahan. Hak kesudahan ni lah hak paling lebih sekali. Kemudian lebih Nabi kita ni, syariat Nabi kita melengkapi. Syariat Nabi yang terdahulu ni dia tidak melengkapi kerana syariat Nabi-Nabi yang terdahulu ni dia terhad sahaja. Nabi Rasul yang terdahulu kadang-kadang untuk kaum sendiri sahaja, untuk tempat sendiri sahaja, dalam masa yang tertentu sahaja. Sebab itulah syariat dia tidak lengkap. Sebab syariat Nabi-Nabi lain pun syariat Allah Subhanahu wa ta'ala bukan tidak lengkap dengan makna Allah Ta'ala tidak ada ilmu, tidak bijaksana, bukan. Tidak lengkap nak banding dengan syarat Nabi kita. Lengkap nisbah dengan hak diutuskan kepada Nabi itu. Dah diutus untuk kaum itu, syariat padang kaum itu sudah. Diutuskan untuk tempat tu, syariat padang untuk tempat tu sudah. Tempat lain tak ada kena-kena dah lah. Sebab muka dia untuk tempat tu sahaja. Ada pun syariat Nabi kita ni untuk semua sekali. Tak kira pada satu kaum, tak kira pada satu tempat, dan tak ada masa dia. Habis tak habis, kiamat. Habis tak habis, kiamat. Jadi syariat yang dipakai paling lama sekali adalah syariat Nabi SAW. Dalam keadaan ummah manusia pada masa Nabi lah ummah manusia yang paling lama sekali. Jadi pastilah syariat yang Nabi kita bawa melengkapi nak banding dengan syariat Nabi-Nabi yang terdahulu. Nak banding syariat Nabi yang terdahulu. Dan Nabi kita ni, syariat Nabi kita bukan untuk Arab saja, untuk semua. Bukan pada masa Nabi hidup saja, sampai kiamat. Lepas tu manusia yang paling ramai sekali. Berbagai-bagai kaum, berbagai-bagai bangsa. Maka syariat itu syariat yang melengkapi. Ini harus Nabi kita. Jadi syariat terdahulu ni tidak melengkapi sebab tadilah. Bukan syariat Nabi dulu ni komang, bukan. Sebab syariat Nabi dulu pun syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia diwahyukan melalui Jibril alaihissalam juga. Sama macam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa tidak melengkapi? Tadilah. Kerana untuk kaum saja kadang-kadang, kerana untuk tempat saja kadang-kadang. Sebab tu sahabat masa diutuskan Rasul lain, habis tak akan.
Pakai syarat. Hak Rasul lain pula hak kemudian. Kemudian satu lagi ni lebih Nabi kita, syariat kekal sampai kiamat. Syariat kekal sampai kiamat. Itu lebih Nabi kita. Sebab tu kalau kita syariat Nabi kita ni tak boleh pakai sampai kiamat, maka tak lebih Nabi kita ni. Jadi lebih Nabi kita yang pertama, Nabi kita Nabi kesudahan. Yang kedua, syariat Nabi kita melengkapi. Yang ketiga, syariat Nabi kita ni kekal sampai kiamat. Ini lebih Nabi kita. Kekal sampai kiamat. Satu, kemudian syariat Nabi ni untuk selamat kita dunia akhirat. Agama yang Nabi dia bawa ni untuk selamat kita dunia akhirat. Sebab itulah kita sangat-sangat kasih dan cinta kepada Rasul. Sebab apa? Sebab Rasul bawa agama yang kekal sampai kiamat. Rasul bawa agama yang jadi selamat kita dunia akhirat. Sebab itulah kita sangat-sangat kasih dan cinta kepada Rasul. Bukan semata-mata kasih cinta ke batang tubuh saja. Kalau kau cinta ke batang tubuh saja, hak tu kasih Abu Talib tu. Kalau gembira kerana sambut kelahiran, itu kasih Abu Lahab. Kelahiran. Kita pun kelahiran, ulang tahun, sambut. Maulud. Ulang tahun maulud, sambut. Syariat, mana kira? Syariat ni hak kekal sampai kiamat. Syariat ni lah menjadi selamat kita dunia akhirat. Tak boleh ni tu ibarat dia. Kalau cinta batang tubuh Abu Talib, kalau gembira kerana kelahiran itu Abu Lahab. Kita cinta pada Rasul, sambung bolehlah. Untuk memperingatkan kepada ummahnya bahawa ini ni bulan Maulud ni bulan dilahirkan Nabi kita. Lahir Nabi kita bawa syariat. Syariat Nabi kita melengkapi. Syariat Nabi kita sampai kiamat. Selamat kita dunia akhirat kerana Nabi ya. Sebab tu kita duduk dia sambut semua memperingatkan. Sebab apa? Nabi lupa kepada jasa besar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyelamatkan kita dunia akhirat. Dan salah tu. Tapi kasih cinta tu ke sudut mana? Itu tadi kan. Kerana selamat kitanya, kerana Nabi kita bawa agama yang kekal sampai kiamat. Sebab itulah lebih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mendorong Nabi Isa alaihissalam bunuh Dajjal di akhir zaman pun mengikut syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Isa pun termasuk di dalam ummah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab diturun membawa pada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila turun Nabi Isa alaihissalam, maka tak ada dah. Mujtahid lain tu tak ada dah. Tak ada dah mujtahid yang lain. Sebab apa? Sebab akan kembali kepada ijtihad Nabi Isa alaihissalam. Yang Nabi Isa ni memang mengatakan Nabi Isa ambil daripada ayat-ayat Quranul Karim. Tengah mengatakan Nabi Isa ni pergi ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan belajar syariat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kita belajar Nabi mana Nabi mati dah orang kubur. Al-anbiya ahya'un fi kuburihim. Para nabi hidup mereka dalam kubur-kubur mereka. Mana itu tak ada mazhab dah lah. Yang ada adalah yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Tapi Nabi Isa bawa syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun lepas tu Nabi Isa alaihissalam orang kafir tak ada bayar jizyah dah. Kita sekarang syariat Nabi kita ni orang kafir masuk Islam ataupun bayar jizyah cukai kepala, ataupun yang ketiganya masuk Islam tambah bayar jizyah tambah perang. 3 pilihan. Sekarang ni syariatnya 3 pilihan. Orang kafir ni masuk Islam ataupun bayar jizyah, duduk di bawah perundangan yang diperintah oleh kerajaan Islam,
Yang ketiganya ada orang bunuh. 3. Tapi bila turun Nabi Isa AS, 2 pilihan. Masuk Islam ataupun perang. Tak ada jizyah dah. Jadi macam mana pula kata Nabi Isa AS turut syariat Nabi. Jadi tukar dah pulaknya syariat Nabi 3. Masuk Islam, bayar jizyah juga kepada ataupun perang. Tiba-tiba turun Nabi Isa AS, tak ada pilihan jizyah, tinggal 2 pilihan saja. Masuk Islam ataupun perang. Jadi berubah tak? Sebab syariat Nabi sudah menetapkan jizyah diterima sampailah turun Nabi Isa AS, jizyah tidak diterima lagi. Ini hak Nabi bawa. Hanya syariat Nabi. Bukan Nabi Isa yang ubah, bukan. Sebab Nabi mengatakan bahawa jizyah akan diterima sampailah turun Nabi Isa AS. Maka tak ada terubah lah. Bukan Nabi Isa yang ubah syariat yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi kita lebih tiga perkara kerana kesudahan syariat Nabi melengkapi. Yang ketiganya syariat Nabi kekal sampai kiamat. Dan yang afdal kemudian daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, nombor 2-nya Nabi Ibrahim. Itu nombor 2. Nabi Ibrahim. Yang mana sekalian Nabi-Nabi selepas Nabi Ibrahim, anak cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita baca dulu kan, bukan anak cucu Nabi Ibrahimnya, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Lut. Adam, Idris, Nuh, Hud. Boleh? 5 orang sebelum Nabi Ibrahim AS. Sebelum tu termasuk Nabi Lut. Nabi Lut bukan keturunan Nabi Ibrahim. Kan gitu? Anak saudara Nabi Ibrahim tu. Ini sama-sama ilmu fisutur la fisudur. Ilmu dalam kitab bukan ilmu dalam dada. Kalau beda kitab gitu. Ilmu dalam kitab bukan ilmu dalam dada. Dalam kitab tu tak ada dalam dada pun tak ada. Ada yang maksud lah. Ada, Nuh, Hud, Saleh, Lut. So kita mana dari dia? Satu sahaja yang bukan keturunan Nabi Ibrahim AS. Lain semuanya keturunan Nabi Ibrahim, sama ada melalui zuriat Nabi Ishaq ataupun Nabi Ismail AS. Atau lebihnya Nabi Ibrahim AS. Bahkan dalam Al-Quran kalau sebut kata rahmah, barakah, rahmah wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum alal bait, contohnya dalam Quran dia sebut kata rahmah, barakah. Ayat ni sama ada cerita bab Nabi kita ataupun Nabi Ibrahim AS. Kalau sebut bab rahmah, barakah dalam Quran, Nabi mana? Nabi kita, Nabi Ibrahim. Secara sebutlah semua Nabi lain rahmat barakah lah ke? Cuma hak dinyatakan dalam Quran, ayat bertengah rahmah barakah, tidak boleh himpun ayat ni melainkan salah seorang daripada 2 Nabi. Nabi kita ataupun Nabi Ibrahim. Nabi-Nabi lain tak dinyatakan. Itu tak dinyatakan dalam Quran lah. Semua Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, rahmat berkah lah ke. Jadi yang keduanya, Nabi Ibrahim AS. Nabi Musa AS. Nabi Musa ni kini tertib dah lah. Nabi Musa nombor 3. Nabi Nuh AS. Nabi Nuh nombor 4. Nabi Isa nombor 4. Nabi Nuh AS tu nombor 5. Dan yang 5 ini dinama mereka itu Ulul Azmi. Ulul Azmi. Segala mereka yang mempunyai sabar dan menanggung beberapa banyak kesusahan. Kok Nabi Rasul paling banyak menanggung kesusahan? 5. Maka 5 ni dia ada tertib dia. Nombor dia ada nombor. Nombor 1, nombor 2 Nabi Ibrahim, nombor 3 Nabi Musa, nombor 4 Nabi Isa, nombor 5 Nabi Nuh. Itu ikut susunan.
5 orang ulul azmi ni diikut susunan. Kemudian selepas daripada 5 ni, kemudian selepas ada 5 ni, maka segala rasul yang lain daripada mereka itu ulul azmi, rasul-rasul lain. Kemudian rasul-rasul lain ni pula hak paling lebihnya hak baki 20 orang, hak nama tercatat dalam Al-Quran. Selepas ada 5 orang, bukan rasul-rasul sekian rasul-rasul ni. Lepas di sini dia kata kemudian maka segala rasul yang lain daripada itu, segala rasul yang lain daripada 5 orang ni, orang malah kalau kata 313 ataupun 314, dekat. Kalau kata 313 tinggal 308 orang tau. Saya 5 orang, 308 orang lah. Atas pandangan 313. Tapi pandangan yang kuat dulunya, jangan duk hinggalah gambar mana rasul ni, rasul ramai. Jangan sebutlah berapa bilangan. Tapi masyhur kitanya 313. Jadi kalau tolak 5 orang ni, jadi tinggal 308 orang. Jadi kalau segala rasul. Kita tak mau gitu. Kita bukan pergi pada 308 orang tadi, bukan. Selepas ada rasul 5 orang ni, rasul 20 orang lagi. Rasul 20 orang lagi. Nama tercatat di dalam Al-Quran. Rasul 25 yang wajib kita beriman secara tafsir dulu, secara seorang-seorang. Itu dulu. Lepas ada 20 ni lah. Siapa dengan ulul azmi 5 orang. Baki je lah. Barulah segala rasul-rasul yang lain. 313 tolak 25. Berapa? Tak apa. Itu bukan telefon kan pula. Berapa? Kira ni bukan kira dalam otak, kira dalam telefon. Tadilah ilmu bukan dalam otak, ilmu dalam kitab. Lepas tu nak kira ni, pandai kira. Tak ada kira dalam ni. Dia bukan telefon dia. Tak kira tau. Dia ni kira dalam telefon dia. Jadi hak baki, hak 20 rasul ni barulah pergi pada rasul-rasul yang lain. Hak 20 ni. Selepas daripada 25 orang ni, hak 20 ni jangan guna nombor. Jangan kata, hak mana nombor 6? Ini 5 ada nombor ni. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ni ada nombor. Dan nombor 6 mana? Ada, tak boleh hubung. Hak nombor 6, lepas tu akhir sekali, hak kebong, nombor 25, hak mana? Satu kebong. Akhir sekali. Hak nombor 25, tak boleh, ada. Jadi 20 orang ni berlebih kurang antara satu sama lain. Tapi 20 orang ni nak banding dengan rasul-rasul lain, dia lebih. 20 orang. Tapi antara 20 orang ni jangan duduk hingga, jangan duduk buah nombor. Antara 20 orang ni. Lepas selesai 20 orang ni, ulul azmi 5 orang, jadi 25 semua sekali. Barulah pergi kepada sekalian rasul-rasul yang lain. Dia kena gitu, susunan dia. Sampailah 313 atas hak kita biasa sebut. Tapi pada muktamad rasulnya yang hinggalah rasulnya. Jadi sini kita faham Nabi Musa alaihissalam duduk nombor 3 yang digelar dengan Kalimullah. Nabi Ibrahim alaihissalam nombor 2 yang digelar dengan Khalilullah. Nabi Musa alaihissalam Kalimullah, ada gelaran Nabi Musa alaihissalam. Apa tu macam mana kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Tak sudah banding lah. Khidir itu bukan rasul, Khidir itu nabi. Khidir itu nabi pun khilaf ulama dah nabi ke tak nabi. Khilaf ulama dah Khidir je nabi ke dah. Letaklah Khidir itu nabi. Nabi dengan rasul lebih rasul. Rasul-rasul ni pula Nabi Musa nombor 3. Kenapa kurniaan ilmu kepada Nabi Khidir tidak dikurniakan Nabi Musa alaihissalam? Itu terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak menafikan Nabi Musa nombor 3. Sekalian rasul-rasul duduk nombor 3. Nabi Khidir waktu duduk di Nabi, bukan rasul. Atas pandangan kata Khidir itu Nabi. Kadang-kadang orang dia buat salah faham. Habis yang Khidir Nabi Musa. Tak pandai warna Nabi Musa nombor 3. Nabi yang
Mana banyak bercakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bercakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi Musa ni. Yang pada gelar kalimullah. Kalau Tuhan tidak pernah Nabi Musa tu Nabi Khidir tu kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menafikan Nabi Musa lah balik lebih sekali duduk nombor 3. Kemudian selepas selesai rasul-rasul ni, kemudian ikut tertib lebih ni, maka segala nabi yang bukan rasul, semua sekalinya 124,000, tolak rasul 313. Semua nabi 124,000. 124,000 nabi itu 313. Daripada 124 tu nak jadi rasul. Jadi nabinya berapa? 123,000 berapa ratus gitulah. Jadi 124,000 kan nabi. Daripada 124,000 nabi itu 313 di kalangan nabi ini jadi rasul. Jadi maknanya orang nabi tunggunya dah naik sampai tahap rasulnya. Jadi 123,000 lebih lah. Nah. Nabi-nabi lain. Bukan rasul serta berlebih kurang martabat mereka itu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak nabi pun sama-sama dia berlebih kurang, kita nak letaklah. Hak rasul lain tadi pun boleh berkurang juga. Hak boleh nombornya 5 orang, 7 ulul azmi. Hak 20 orang pun boleh lebih kurang. Hak rasul. Patut baki daripada 20 orang pun sama juga, boleh lebih kurang juga. Nabi-nabi pun sama, boleh lebih kurang juga antara nabi-nabi hak 124,000. Hak tolak 313 hak jadi rasul. Kemudian maka segala kepala-kepala daripada malaikat. Kemudian lepas daripada nabi, kepala-kepala malaikat. Hak paling besarnya malaikat, hak kepala hak 4. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Tu. Hak dia panggil mudabbirin. Orang malaikat yang mentadbir langit dan bumi. Hak inilah kepala hak paling besar sekali. Hak paling lebih sekalinya Jibril. Kemudian Mikail. Lepas ni pergi pula kepada kepala hak 6 baki. Jadi 10 semua sekali malaikat. Hak kepala malaikat 10. Hak 10 ni kepala besar 4 hak mula-mula daripada 10. Itu kepala hak besar sekali. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Kemudian daripada kepala malaikat ni, kemudian segala yang tinggal daripada malaikat, hak makhluk Allah yang paling besar, paling banyak sekali. Lagi kepada malaikat yang lain, selain daripada kepala malaikat, ketua malaikat, 10 malaikat ni. Lepas malaikat yang lain, kemudian maka segala sahabat, dan mereka itu berlebih kurang pula segala martabat mereka itu sahabat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas daripada daripada malaikat hak awam ni, malaikat biasa dipanggil awamul malaikat. Awam juga dipanggil. Mana malaikat kebanyakan ni turunlah kepada sahabat-sahabat. Susunat dalam kitab ni bukan susunat mengikut pandangan yang muktamad. Pandangan yang muktamadnya kepala malaikat, ketua malaikat, kemudian pergi kepada sahabat-sahabat selalu. Boleh pergi kepada malaikat kebanyakan. Sini, kalau ke sini, sahabat, orang yang lebih sahabat, kena Abu Bakar radhiyallahu anhu lebih. Jadi sini kok malaikat biasa dengan sahabat Bakar lebih malaikat ada.
ikut tertib, ikut susunan. So, lebih ni pandangan yang muktamadnya, pandangan yang tahqiq, lepas daripada kepala malaikat. Lepas daripada kepala malaikat terus pergi kepada sahabat-sahabat. Lepas daripada kepala malaikat. Tapi dia bukan kata sahabat, dia kata awliya'il bashar. Awliya'il bashar, maknanya di kalangan mereka-mereka yang hampir dengan Allah di kalangan manusia. Kepala malaikat 10, kemudian pergi kepada awliya'ul bashar, manusia yang lebih-lebih di sisi Allah Ta'ala. Kemudian barulah pergi kepada awamul malaikah, malaikat kebanyakan, barulah pergi kepada awamul bashar, kebanyakan di kalangan manusia. Itu pandangan yang tahqiq, yang kuat. Sining ni kepala malaikat, lepas kepala malaikat biasa-biasa. Lepas malaikat biasa-biasa baru pergi pada sahabat. Hak kita ni. Jadi pandangan yang kuatnya, Rasul, Nabi, ketua malaikat sahaja. Malaikat kebanyakan tak masuk. Lepas daripada itu malaikat ni pergi kepada awliya'il bashar. Awliya, kekasih Allah di kalangan manusia. Mana hak paling lebih sekali dengan manusia, hak bukan Nabi? Sahabat-sahabat. Mana sahabat paling lebih sekali? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar pergi pada sahabat-sahabat biasa, pergi kepada tabi'in, pergi kepada tabi'in, awliya illah, orang-orang yang hampir dengan Allah sampai kiamat. Awliya illah ni barulah pergi turun kepada awamul malaikat, malaikat kebanyakan. Malaikat hak kebanyakan. Malaikat lain selain daripada 10 ketua malaikat. Bukan kata lepas tu malaikat ni sahabat, bukan. Awliya'il bashar, manusia yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bukan sahabat, tapi sahabat selebih-lebih awliya'illah lah sahabat ni. Dan bukan sahabat semata-mata. Mana walaupun bukan sahabat, tapi awliya'illah, mereka lebih daripada malaikat kebanyakan. Ini kalau hak pandangan lebih kuat. Kita ni ketua malaikat, kemudian malaikat yang lain, kemudian masa segala yang tinggal daripada malaikat hak tertentu ni lah. Kemudian masa segala sahabat tu bawah daripada malaikat biasa. Jadi sahabat ni duduk di bawah malaikat hak biasa. Sakat ketua malaikat ni, bukan malaikat biasa. Kemudian sahabat ni, kita cerita di sini, selebih-lebih sahabat Nabi. Lepas tu, sahabat Nabi-Nabi yang lain. Panjang pula ceritanya. Kita pergi pula kepada awliya illah. Awliya di kalangan ummah Nabi kita. Awliya di kalangan ummah Nabi yang terdahulu. Panjang lagi cerita, barulah turun kepada awamul malaikat. Malaikat hak kebanyakan. Hak paling ramah, paling besar. Tapi sahabat paling lebihnya sahabat Nabi kita. Awliya paling lebihnya awliya illah di kalangan ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam paling lebih. Tapi awliya illah ni bukan ummah Nabi kita je, ummah Nabi terdahulu pun orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala lebih daripada malaikat kebanyakan. Habis awliya illah ni, awliya'il bashar, barulah pergi kepada awamul malaikah, malaikat hak kebanyakan, kemudian baru pergi kepada awamul bashar, manusia hak kebanyakan. Sebab itulah manusia kalau naik maqam tinggi di Allah Ta'ala lebih tinggi daripada maqam para malaikat. Sini ni sahabat Nabi kita pun kemudian malaikat biasa lah. Kali ke sini lah dipanggil tahqiq je dah. Kalau malaikat ni hanya setakat
ketua malaikat sahaja yang mengiringi nabi-nabi. Ulul azmi 5 orang. Lepas tu baki Rasul 20 orang lagi, 25 orang dalam Quran. Kalau pergi pada Rasul-Rasul yang nama tak tercatat dalam Quran, pergi pada Nabi-Nabi, kemudian ketua malaikat, kemudian awliya'il bashar. Awliya-awliya di kalangan manusia. Barulah pergi pada awamul malaikat, pergi pada awamul bashar. Awam malaikat, mereka kebanyakan. Kalau pergi kepada awamul bashar di kalangan manusia yang kebanyakan. Orang ramai-ramai. Maka afdal mereka itu, mereka sahabat Sayyidina Abu Bakr dan Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali atas tertib khilafah mereka itu. Ini pun ada nombor juga lah. Nombor sininya mengikut tertib khilafah. Kalau menjadi khalifah, siapa di nombor 1, nombor 2, 3, nombor 4. Jadi kelebihan pun mengikut tertib khilafah. Ini di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah. Wallah.